Timur. Sabar, Timur dulu punya telepon, Timur dulu telepon kau. Kau tekan saya langsung. Tunggu. Santai, santai. Nah, live. Oh, baru tengok tuh nomor satu orang. Baru satu orang. Coba cakap Datuk, coba. Kau tengok. Kok ini ikutin komen. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kau tes dulu suara dulu. Tes dulu. Tes dulu. Sudah. Jelas kah? Oke, dia bilang. Oke, tes dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kuliah buku kita adalah bertajuk Kalabakan Bukti Patriot Malaysia. Oke. Dalam kita berbicara tentang tajuk kuliah buku kali ini, satu aspek yang cuba kita tonjolkan di sempena Hari Malaysia pada hari ini 16 September. Satu tajuk yang cuba pembentang ingin sampaikan ialah perkenaan tentang satu elemen yang penting dalam kita mengisi kemuliaan Hari Malaysia itu sendiri. Dan tajuk yang dipilih ialah Kalabakan sebagai Bukti Patriot Malaysia. Terlebih dahulu kita kena maklum bahawa Kalabakan ini adalah satu daripada kawasan yang berada dalam wilayah Malaysia. Dan Kalabakan itu sendiri awalnya kita perhalusi ia terletak di kawasan Malaysia Timur, khususnya di Borneo. Dan Kalabakan itu adalah salah satu kawasan yang terletak di kawasan pendalaman di daerah Tawau, Sabah. Dan kenapa Kalabakan itu menjadi pilihan utama yang cuba ingin disampaikan pengkaji? Kerana di situ ada satu peristiwa penting yang menggambarkan apa nilai patriotisme untuk menggambarkan Malaysia. Jika sebelum ini kita bila hari kemerdekaan, Hari Malaysia perumpamaannya menunjukkan satu peristiwa yang boleh mengangkat semangat patriotisme, tidak kira adalah di kalangan yang akarnya untuk mewujudkan semangat cintakan negara. Tetapi sebagai contoh, bila Hari Kemerdekaan, kita cuba tonjolkan bagaimana semangat untuk mempertahankan negara seperti yang ditunjukkan dalam peristiwa Bukit Kepung. Dan peristiwa Bukit Kepung itu sendiri memperlihatkan anak watan, iaitu polis Melayu. Tetapi bila kita perinci daripada era zaman tersebut, ia sebenarnya masih lagi berada dalam era penjajahan British. Kita menentang komunis contohnya. Tetapi Kalabakan ini cuba ditonjolkan pada hari ini adalah kerana ia menggambarkan konsep Malaysia itu sendiri. Sebagai contoh, Malaysia diwujudkan pada 16 September. Dan peristiwa Kalabakan ini sebenarnya berlaku selang berapa bulan selepas pembentukan Malaysia. Okey. Kalabakan berlaku satu peristiwa tragedi. Maksud dia, pos tentera Malaysia yang pada ketika itu bertugas di Kalabakan telah diserang oleh tentera sukarelawan Indonesia. Berlaku pada 29 Disember 1963. Kalau kita tengok tarikh dan masanya tidaklah jauh dari pembentukan Malaysia itu sendiri. Justru apa pula signifikan dia untuk diangkat sebagai patriot? Kerana
tentera yang terlibat dalam pertempuran kelabakan ini ialah daripada Regimen Askar Melayu Diraja Ketiga. Ya, dengan berkekuatan 40 orang ataupun 36 orang dalam jumlah yang agak kecil pada ketika itu, memandangkan Malaysia yang diwujudkan pada 16 September tidak lagi hanya Persekutuan Tanah Melayu, tetapi Malaysia pada 16 September itu merangkumi Persekutuan Tanah Melayu, merangkumi Singapura, merangkumi Sarawak dan Sabah. Amatlah sukar untuk mengawal wilayah yang besar. Apatah lagi kelabakan ini terletak nun jauh di kawasan pendalaman perbatasan dengan Kalimantan Utara, wilayah Indonesia. Justru apa yang kita boleh highlightkan di sini pada hari kejadian 29 Disember, tentera Malaysia telah diserang oleh tentera sukarelawan Indonesia. Dan suka diingatkan pada ketika itu, pos pertahanan Malaysia tidaklah hanya menempatkan tentera semata-mata. Di kelabakan pada ketika itu dikawal oleh 2 pos pasukan keselamatan. Satu terdiri daripada pasukan polis hutan dan satu lagi dikawal oleh tentera Malaysia, iaitu Regimen Askar Melayu Diraja Ketiga. Walau bagaimanapun, kelabakan yang tajuk yang cuba diangkat ini memperlihatkan perjuangan tentera Malaysia di pos tentera kelabakan tersebut, yang mana menjadi fokus utama penyerangan tentera Indonesia pada ketika itu, tentera sukarelawan Indonesia. Dan dalam masa yang sama, tentera Indonesia juga menyerang hari dan masa yang sama, menyerang kedua serentak kawasan tersebut. Maksudnya pasukan polis hutan juga diserang, tentera Regimen Askar Melayu Diraja juga diserang. Walau bagaimanapun, kedudukan pasukan polis hutan ketika itu dalam keadaan tersedia. Maksudnya ada sudah kubu pertahanan, ada kawat berduri dan sebagainya, seperti yang dipahamkan oleh veteran polis hutan yang sempat saya temui pada tahun 2008. Okey, dan beliau telah pun meninggal dunia. Okey, tetapi yang menariknya, di kelabakan yang menyerang pos tentera ini diserang daripada 3 penjuru, kiri, kanan dan atas bukit. Dan dikatakan juga penyerangan itu berlangsung sekitar, banyak versi-versi yang mengatakan selepas maghrib, selepas isyak. Tidak kiralah yang mana satu yang kita boleh ambil, tetapi noktanya di sini ialah penyerangan itu dilakukan sewaktu pasukan tentera Melayu Diraja Ketiga istirahat, waktu senja, berehat daripada membuat rondaan di sekitar kelabakan. Dan jumlah yang menyerang kelabakan ini adalah besar jumlah dia di kalangan tentera Indonesia. Okey, tentera Indonesia dikatakan menurut sumber Indonesia, iaitu penulisan Superduto tahun 2006, Company X dari Rimba Singgalan, menyatakan terdapat 128 tentera sukarelawan Indonesia yang diketuai oleh tentera elit dia untuk menyerang pos tentera kelabakan dengan tujuan untuk menawan kelabakan pada ketika itu dalam politik Ganyang Malaysia. Jadi perkara ini memperlihatkan tentera Malaysia sekitar 36 hingga ke 40 orang saja pada ketika itu menentang 128 orang tentera sukarelawan Indonesia. Agak besar jumlah dia, lebih daripada separuh tentera penceroboh Indonesia. Tetapi peristiwa kelabakan memperlihatkan bagaimana Regimen Askar Melayu ini bertahan, sehingga kan ketua company-nya sendiri terkorban, iaitu Major Zainal dan 16 orang lain lagi mengalami kecederaan. Dan terdapat 8 orang yang mempertahankan tentera kelabakan pada ketika itu terkorban. Dan senarai namanya itu ada juga dijelaskan beserta dengan nomor anggota tenteranya di sini. Cuma apa yang cuma saya highlightkan di sini ialah peristiwa ini, jika Bukit Kepung kita boleh angkatkan sebagai semangat mempertahankan negara, tidak juga menjadi suatu kesalahan kerana ia berlaku di kawasan Semenanjung Malaysia. Okey.
memperlihatkan kepewaan anak jati Melayu pada ketika itu mempertahankan negara. Tetapi ruang masa itu masih lagi kita berada dalam era penjajahan. Namun pada era Kalabakan ini, pada pertempuran Kalabakan ini, peristiwa Kalabakan ini memperlihatkan tentera Melayu yang mempertahankan wilayah Malaysia dan kita diserang dari luar. Dan ini memperlihatkan bahawa pembentukan Malaysia itu sendiri melalui meja perundingan. Walau bagaimanapun Malaysia itu dipertahankan dengan perjuangan. Buktinya akibat daripada serangan yang berlalutan sehingga beberapa jam selepas waktu senja sehinggalah tengah malam, ada yang mengatakan sampai pagi dan sebagainya, dan versi-versi daripada tentera mengatakan sampai awal pagi. Versi orang tempatan, maksudnya penduduk kampung Kalabakan itu sendiri menjelaskan sehingga 3 ke 4 pagi, dan kawasan tersebut agak lengang, tegang dan sebagainya. Orang kampung tidak boleh keluar dan sebagainya. Dan ini sebenarnya menggambarkan bagaimana bila kita membicarakan tentang Hari Malaysia itu sendiri sebenarnya membawa erti yang sangat besar kepada untuk kita imbas kembali bahawa Malaysia ini tidak mudah untuk dipertahankan. Meskipun di sebelah sana mengatakan kita ni mencapai kemerdekaan melalui perundingan, tetapi mempertahankan kedaulatan negara itu sendiri menuntut erti pengorbanan, pahit getir yang dialami oleh pasukan keselamatan, terutamanya Angkatan Tentera Malaysia, pasukan polis hutan dan rakyat di sempadan itu sendiri. Bagaimana mereka menerima konsep baru pembentukan Malaysia. Sabah dan Sarawak pada ketika itu baru beberapa bulan masuk dalam pembentukan Malaysia. Jadi ini memperlihatkan bila kita membicarakan tentang Hari Malaysia itu sendiri, Sabah ini sendiri terpanggil untuk menjadi satu tempat untuk bukti bagaimana Angkatan Tentera Malaysia ketika itu, meskipun kita baru dalam proses pembentukan pasukan keselamatan, telah berhadapan dengan tentangan hebat daripada tentera Indonesia. Jadi di sini timbul semangat untuk kita cuba menonjolkan kenapa peristiwa segenting ataupun yang memperlihatkan kehebatan Angkatan Tentera kita ini agak senyap daripada liputan sejarah. Adakah ianya terlalu sensitif untuk dibicarakan di kalangan masyarakat umum ataupun hanya diketahui di kalangan pihak tentera? Juga sudah tiba masanya benda ini kita highlightkan sebagai dalam pengisian Hari Malaysia ataupun dalam menambahbaikkan penulisan dalam sejarah Malaysia untuk menunjukkan adanya keterlibatan Sabah dalam pembentukan Malaysia. Dan harus diingat, bukan Kalabakan saja yang diserang pada ketika itu, tetapi awalnya juga adalah di Tebedu, Sarawak, iaitu 12 April 1963, dan diikuti Sabah 29 Disember 1963, dan lanjutnya berlaku di Johor, iaitu pendaratan payung terjun Tentera Sukarelawan Indonesia di Pontian dan Kota Tinggi. Ini memperlihatkan bila kita membicarakan tentang semangat patriotisme, semangat mencintai kepada negara, semangat erti perjuangan, maka perlunya peristiwa sejarah berbentuk seperti ini untuk kita angkat semula. Jika peristiwa ini agak berat untuk dijelaskan dalam bentuk penulisan, mengapa kita tidak mengangkatnya dalam bentuk dokumentari ataupun perfilman yang bercorak kenegaraan macam Bukit Kepung? Sebagai contoh, Kandang Anak Langkau, kita buatkan filem dia dan sebagainya, dokumentari. Mungkin budaya masyarakat kita ni masih kurang untuk mahu membaca tentang apa yang berlaku pada masa lalu, tetapi bila kita alihkan tajuk-tajuk macam begini dalam bentuk dokumentari ataupun diskusi seperti yang dianjurkan oleh Kuliah Buku ini, dapat berkongsi bukan saja di kalangan ahli akademik, orang awam,
masyarakat pun dapat menerima. Ianya tidaklah berat mana, tetapi sekurang-kurangnya mesej itu sampai kepada masyarakat di Malaysia ini. Justru saya memberanikan diri, bukan sejak memberanikan diri, rasa terpanggil kerana saya juga hidup ataupun lahir di area Kalabakan ini, dan menonjolkan bahawa peristiwa ini perlu diangkat di dalam lipatan sejarah Malaysia. Kerana bila kita bicara tentang Kalabakan, ada di kalangan masyarakat kita tidak tahu Kalabakan itu di mana, walhal kita dalam Malaysia. Mungkin peristiwa ini di kalangan ahli-ahli tentera ataupun pasukan keselamatan ianya tidak asing, tetapi di kalangan masyarakat bila kita membicarakan tentang patriotisme, mereka tidak tahu. Dan apa pentingnya kita highlightkan ini, bukan saja pertahanan ini disandarkan di kalangan pasukan keselamatan, tetapi ia juga melibatkan penduduk tempatan, ia juga melibatkan pasukan keselamatan yang berbentuk kecil sepertinya home guard ataupun dalam erti kata sekarang rela, penduduk orang kampung. Dan yang paling penting dalam peristiwa Kalabakan ini, bagaimana semangat cintakan negara itu tidak hanya ditunjukkan di kalangan. Yang perlu diteladani ialah bagaimana kualiti menentang kuantiti. Apa yang cuba saya maksudkan dengan kuantiti menentang kualiti? Kualiti ialah dimiliki oleh pihak Angkatan Tentera Malaysia. Walaupun menyedari mereka kecil bilangan, tapi demi negara mereka dapat bertahan, tidak meninggalkan pos mereka walaupun ada yang tercedera dan sebagainya, tetap bertahan di tempat mereka dan membalas serangan bila keadaan perlu, meskipun jumlah musuh agak banyak, untuk menjimatkan peluru dan taktikal pada ketika itu yang diselaraskan dengan keadaan pada ketika itu. Dan kuantiti pula memperlihatkan banyaknya tentera sukarelawan Indonesia yang dihantar untuk menakluk ataupun untuk menawan pos tentera Kalabakan. Kerana difahamkan dalam Kalabakan tersebut dia ada hubungan yang sangat erat dengan sebalengan pasukan yang berada di Pulau Sebatik, kerana kejayaan di Kalabakan akan membawa kepada kemasukan tentera penyusup Indonesia daripada Sebatik untuk menuju ke Bandar Tawau pada ketika itu. Namun dengan gagalnya, dengan berjayanya Regimen Askar Melayu Diraja Ketiga mengagalkan hasrat mereka untuk menawan pos Kalabakan, maka hasrat itu menemui jalan buntu dan akhirnya tentera yang menyerang tersebut dijejaki sehinggalah saki-baki mereka kembali ada yang terkorban dalam perjalanan dan ada juga yang ditangkap di kawasan-kawasan estet ataupun hutan sekitar Kalabakan oleh pasukan bantuan daripada tentera Gurkha, British dan tentera bantuan selepas kejadian tersebut. Dan ini memperlihatkan bahawa walau macam mana pun tanggungjawab, tetapi tanggungjawab kepada agama itu tidak dilupakan. Juga digambarkan dalam Patu Kalabakan ini, di mana penyerangan itu berlaku ketika solat Maghrib ataupun Isyak. Pasukan tentera Malaysia tetap menunaikan tanggungjawab kepada agama dia. Itu juga moral-moral yang perlu kita pegang dan teladani, khususnya di kalangan masyarakat Malaysia pada ketika ini. Okey. Jadi di sini saya tidaklah membicarakan tentang lebih detail kerana kita lebih berbicara santai, dan saya cuba untuk mengetengahkan bahawa sudahlah tiba masanya untuk isu-isu berkaitan tentang keselamatan terutamanya negeri Sabah ni bukan sejak baru berlaku, tetapi sudah lama berlaku, diawali dengan pada era konfrontasi dan sebagainya sehinggalah ke hari ini. Jadi isu tentang keselamatan ni tidaklah boleh dianggap enteng dan perlu masyarakat fahami
setidak-tidaknya tahu apa yang pernah berlaku di kawasannya. Rata-rata ada juga di kalangan rakyat Sabah yang tidak tahu kelabakan itu di mana. Mungkin kalau kawasannya itu di pelosok mana pun tidaklah apa, tetapi peristiwa yang besar begini wajarlah untuk kita pahami, kerana peristiwa sejarah ni melahirkan diri kita siapa sebenarnya. Kalau kita tidak tahu menghargai sejarah negara kita, mana mungkin orang akan mengajar kita untuk memahami sejarah kita. Okey, dan di sini juga dalam Hari Malaysia ini saya juga mengucapkan terima kasih sebab kepada pihak ATM yang perlu saya rasa untuk angkat, dan begitu juga tentang kawasan Kalabakan itu sendiri, kerana ia sebenarnya menunjukkan elemen Malaysia itu sendiri. Okey, dan usaha-usaha ini telah dibuatkan melalui laitan akademik, okey, seminar, persidangan dan sebagainya. Dan usaha ini telah dicuba diajukan lagi dalam proses akhir untuk dasikan arkib negeri Sabah, tapi masih lagi dalam proses akhir lah, masih dalam penulisan. Cuma di sini saya ingin kongsikan dengan rakan-rakan sekalian bahawa bila kita membicarakan tentang patriot, maka untuk menggambarkan pengorbanan jiwa, raga dan pengorbanan nyawa Kalabakan ni patut kita angkat sebenarnya. Okey, bukan tujuan kita untuk mengungkit peristiwa lampau memusuhi negara jiran, tidak. Okey, sejarah ini benda yang telah berlalu, tetapi belajar daripada sejarah dan mengelak mengulangi kesilapan lalu perlulah. Itulah sebenarnya yang mesej yang cuba disampaikan kepada rakan-rakan ataupun siapa saja yang di luar sana, untuk kita mengisi kemerdekaan ini bukan hanya mengibarkan bendera, meskipun ianya perlu, tetapi sebalik kibaran bendera tu, bagaimanakah negara ini terbentuk, bagaimanakah negara ini dipertahankan, bagaimanakah negara ini dapat dilindungi agar keamanan, keharmonian, kemakmuran ini sejalan dengan ala tuju negara untuk kita aman dan seterusnya. Dan ini saya rasa tajuk ini juga penting untuk kita angkat tentang konsep pemahaman di kalangan masyarakat kita. Adanya isu tentang komunis dan sebagainya. Ini kurang fahamnya masyarakat tentang siapa yang sebenarnya kita idolakan dan siapa sebenarnya yang mempertahankan kita. Perlu dijelaskan di sini. Mungkin peranan ini agaklah kecil kerana kita menulis sejarah ini berdasarkan sumber-sumber dari pihak tentera, dokumen-dokumen dan temu bual dengan para veteran. Tetapi perlunya sokongan daripada pihak atasan seperti ATM, Museum Tentera Darat, pihak Museum Negeri Sabah, Arkib Negeri Sabah, Universiti Malaysia Sabah sendiri, tempat saya belajar, supaya kita imarahkan tempat-tempat ini untuk kita angkat sebagai perwira. Sebagai contoh, saya bukan mau mengagungkan tentera Australia. Macam di Sabah ini, tentera Australia menghargai para veteran dia every year, setiap tahun di Tugu Peringatan Sandakan Ranau. Sedangkan Australia bukanlah negara ini, tapi tentera mereka hanya pernah berkhidmat berbakti pada di Sabah ini, Borneo Utara, pada Perang Dunia Kedua pun mereka menghargai. Mengapa tidak kita menghargai benda yang sama? Kita menteladani sikap menghargai mereka kepada para pejuang untuk kita menghargai para veteran tentera kita. Kenapa tidak kita adakan hari peringatan deklamasi saja pengisian kemerdekaan di tapak sebenar? Kerana peristiwa Kalabakan ini batu asas peringatannya
diletakkan sendiri oleh bapa Malaysia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 2 hari bulan Disember 1966 bagi mengenang jasa dan bakti Regimen Askar Melayu Diraja Ketiga yang mempertahankan pos tentera Kalabakan tersebut. Saya telah menyatakan kepada pihak Museum Tentera Darat sewaktu lawatan kerja saya di sana, mensyorkan agar peristiwa Kalabakan ini dinamakan semua nama prajurit yang mempertahankan Kalabakan tersebut, tidak hanya menyenaraikan anggota tentera yang terkorban, tetapi keseluruhan tentera Regimen Askar Melayu Diraja Ketiga yang berkhidmat di situ mengambil contoh Tugu memorial seperti mana Tugu memorial di Port Dickson ataupun Tentera Darat Malaysia di sana. Jadi bila kita melawat ke Museum Tentera Darat, tugu peringatannya sama seperti yang berada di Kalabakan. Itulah yang saya coba sarankan, syorkan. Begitu juga dengan pihak arkib. Sejak daripada di bawah kepimpinan Allahyarham Datuk 13 lagi pada tahun 2010 sehinggalah berlanjutan sampai sekarang, ada kekangan-kekangan, halangan-halangan yang perlu kita usahakan. Penyelidikan sudah dijalankan, seminar telah dijalankan, kertas kerja sudah dijelaskan, jurnal sudah dibuatkan, usaha pendokumentasi tengah dijalankan. Tetapi bila isu ini hanya dilakukan oleh sepihak lain menyatakan ini bukan tanggungjawab kami, ini kan melambangkan semangat Malaysia itu sendiri. Ini saya bercakap ni atas dasar apa yang saya rasa perlu, bukannya niat untuk mau mengajar ini salah, ini betul. Tapi dalam soal sejarah ni, yang mana yang kebenaran tu meskipun pahit kita kena angkat. Kalau kita takut untuk membicarakan sejarah negara kita, bagaimana mungkin kita berani untuk mempertahankan negara kita dengan mempertahankan diri? Mempertahankan kebenaran pun kita agak takut-takut. Mungkin benda ini dianggap sensitif, tapi bagi saya ianya bukanlah sensitif. Sudah tiba masanya untuk kita angkat. Karena bila kita merujuk kepada pihak negara jiran, saya pun banyak juga terlibat dengan seminar dengan negara jiran, terutama Indonesia. Mereka melihat bahwa isu tentang konfrontasi sesuatu usaha murni mereka, obligation mereka kepada rakyat Sabah dan Sarawak untuk membebaskan wilayah mereka daripada konsep neokolonialisme untuk penjajahan baru. Tapi bila kita bicara dalam konteks sejarah negara kita, isu ini bukanlah sesuatu yang sedemikian, tetapi sebenarnya sesuatu usaha bagaimana kita mempertahankan diri. Mengapa harus kita takut untuk membicarakan tentang sejarah kita sendiri? Kita, kalaupun ada elemen-elemen sensitif, kita mungkin kurangkan dan kita tonjolkan apa nilai-nilai moral dia. Nilai tentang tanggungjawab, nilai tentang keagamaan, nilai tentang kesetiaan, nilai tentang janji pembentukan Malaysia itu sendiri, salah satunya jaminan keselamatan atas Sabah dan Sarawak dan Singapura. Ini yang kita coba angkatkan. Bukanlah kita tajuk ini dipilih untuk Indonesia menyerang kita jahat. Bukan. Kita cuba berfikir menggunakan akal kita. Jangan kita menerima satu unsur untuk menerjemahkan unsur tersebut ikut apa yang ditulis. Tetapi kadang-kadang ada unsur-unsur itu yang perlu dimengertikan dengan pemahaman apa yang berlaku. Jadi di sini saya dengan ruang masa yang ada ini tidaklah mencerita lebih detail, tetapi elemen-elemen apa yang perlu rasa terhutang budinya saya kepada para veteran, terutama Regimen Askar Melayu Diraja Ketiga. Kalau boleh ahli-ahli veteran ni, kalaupun para veteran tersebut yang anggota tersebut yang pernah berkhidmat sana telah meninggal dunia, Al-Fatihah buat mereka, dan kepada ahli waris mereka, panggillah, jemput, berkunjung ke Kalabakan sendiri untuk melihat bahawa ayah dorang ataupun bapa mereka telah terkorban di sini demi negara.
Seperti mana kita ambil apa yang telah di-apply oleh tentera Australia untuk menghargai tentera Australia yang berkhidmat dalam laluan maut Sandakan Ranau. Kita meneladani yang baik, kita ambil, yang buruk kita jadikan sempadan. Itulah konsep kita untuk pada hari ini. Perkongsian yang tak seberapa ini cuba untuk mengetengahkan tentang keterlibatan pihak ATM, keterlibatan para veteran yang terlibat, sama ada yang masih hidup ataupun tidak. Dan yang ketiga ialah bagaimana masyarakat Kalabakan itu menunjukkan ketaatsetiaan kepada Malaysia itu sendiri sebenarnya menjadi tunjang tentang ketidakupayaan untuk tentera sukarelawan Indonesia untuk menawan pos tentera Kalabakan. Dari itu kita dalam hal ini berbicara dalam konsep Malaysia. Jadi kita anggap bahawa Kalabakan ini tidaklah asing bagi Kuala Lumpur. Macam begitu. Kita anggap Kalabakan ini juga Kuala Lumpur. Maksudnya Kalabakan ini sendiri ialah Malaysia. Tidak ada istilah Kalabakan ni Indo dan sebagainya. Kalabakan ini adalah Malaysia. Kalau kita Google Map pun dia memang di Sabah. Okey. Kenapa pula pelajar-pelajar sekolah menengah dari Sabah dengan Sarawak mengetahui tentang peristiwa Bukit Kepung? Kenapa pula pelajar-pelajar ataupun ahli akademik tidak mengetahui tentang peristiwa Kalabakan? Inilah yang saya cuba maksudkan di sini. Okey, sekurang-kurangnya adanya pendedahan ini membuka mata setengah pihak supaya hal-hal yang berupa tentang peristiwa yang menggambarkan tentang nilai-nilai yang perlu diserap dalam masyarakat kita perlu ditonjolkan, tidaklah disisihkan hanya kerana ianya bersifat sensitif. Saya suka untuk mengambil kenyataan daripada bekas Perdana Menteri kita yang ketiga, iaitu Datuk Husin On pada tahun 1975. Beliau menjelaskan tentang konsep betapa pentingnya mempertahankan negara ini. Kalau semua rakyat sanggup berkorban bukan tenaga bahkan jiwa raga mereka untuk mempertahankan negara, maka tidak ada satu pun kuasa besar pun yang boleh mengganggu gugat ataupun menakluk negara kita. Ini dilafazkan oleh Allahyarham Datuk Husin On, Perdana Menteri Malaysia yang ketiga pada tahun 1975, sebagai pengakhiran ataupun penutup ataupun kesempatan yang ada diberikan pada hari ini. Dan di sini cuba saya jelaskan juga bahawa Kalabakan ini adalah satu episod penting yang berlaku dalam era konfrontasi. Okey, justru itu dia tidaklah boleh dianggap sebagai yang sensitif, tetapi dia cukup untuk memperlihatkan tentang konsep Malaysia itu sendiri ataupun konsep patriot itu sendiri, semangat yang ditunjukkan oleh para bunga bangsa yang gugur di Kalabakan itu sendiri. Jadi itu sebahagian daripada apa yang saya cuba sampaikan di sini ya. Okey, kalau ada persoalan ataupun kekurangan ataupun apa yang tersirat di hasrat pendengar mengenai tajuk ini, boleh tanyakan kepada saya. Mungkin sedaya upaya yang ada untuk saya cuba untuk menjawab. Okey, agar perkongsian malam ini kita sama-sama dapat manfaat, sama-sama kita dapat sama-sama kita dapat kongsikan apa yang perlu. Okey.
yang untuk maklumat semua juga bahwa Kalabakan ini adalah kawasan yang terawal sekali dicerobohi pada era konfrontasi. Sebenarnya Sarawak terlebih dahulu diserang pada 16 September pada 12 April, tetapi 12 April 1963 tersebut Sarawak belum lagi masuk dalam gagasan Malaysia kerana Malaysia hanya wujud pada 16 September. Tetapi serangan yang berikutnya ini, iaitu Kalabakan itu sendiri 29 Disember setelah pembentukan Malaysia. Dan kawasan lain antara yang menjadi kawasan tumpuan serangan adalah Johor pada ketika itu. Cuma di sini kita cuba highlightkan tentang Kalabakan. Okey. Dan apa perlunya juga, sebab Kalabakan pada hari ini ada usaha untuk diwujudkan satu daerah kecil yang baru. So isu-isu ini juga perlu diambil berat kerana kawasan-kawasan bersejarah ini perlu dipelihara untuk tatapan generasi ke generasi akan datang. Sekiranya ada proses pembangunan ataupun tidaklah mengganggu kawasan-kawasan sekitar tugu peringatan tersebut. Ini telah dimaklumkan juga dengan pegawai pemaju mukim di situ. Dan apa yang pentingnya di sini ialah nilai-nilai yang ditunjukkan itu dapat kita teladani dan kita jadikan sempadan. Cintakan negara ini tidak hanya boleh dilafazkan tetapi juga ditunjukkan di kalangan rakyat Malaysia, terutama sekali bermula daripada pasukan keselamatan, orang akademik, cendekiawan, para pelajar dan juga masyarakat. Saya rasa itu sahajalah untuk perkongsian hari ini. Semoga apa yang baik kita dapat sematkan dan kita ambil iktibar. Sebenarnya Kalabakan ini juga di kalangan pihak pasukan keselamatan jadi lebih dikenali dengan peristiwa Kalabakan ataupun peristiwa berdarah Kalabakan. Namun dari segi realitinya, ia adalah satu pertempuran melibatkan tentera Malaysia dengan tentera Indonesia di Kalabakan. Dan bila kita pergi ke Tawau, ada satu memorial dia terletak di dekat dengan pelabuhan Tawau, tapi itulah kejadian itu bukan berlaku di situ, tetapi kejadian itu berlaku sebenarnya di Kalabakan, lebih kurang 40 ke 50 km lagi daripada Bandar Tawau. Dan kenapa replika patung itu dibuat di sana? Saya dimaklumkan bahawa dulu akses jalan raya ke Kalabakan tu agaklah terhad dan masih belum betar dan masih laluan jalan balak, maka dibuatlah memorial di situ, replika patung peristiwa Kalabakan tu, dengan tujuan memudahkan untuk orang mengenali apa yang berlaku di Tawau bila berlancung ataupun berkunjung ke Tawau. Tapi hari ini akses jalan raya ke Kalabakan juga agak baik dan perlunya penambahbaikan di kawasan tersebut, terutamanya di seperti yang saya maklumkan tadi, semua penama-penama ataupun anggota tentera yang terlibat turut ditulis namanya dengan bermodalkan memorial tentera di Port Dickson untuk kita apply untuk di Kalabakan. Dan benda ini juga turut digunakan
oleh tentera Australia, mana-mana monumen mereka ataupun tentera mereka berkhidmat, mereka juga mendirikan monumen yang reka bentuknya seakan seragam untuk menggambarkan identiti mereka sebagai tentera Australia yang berkhidmat di sini. So, model tersebut boleh juga kita apply untuk kawasan-kawasan terutamanya melibatkan tentera Malaysia di Sabah ni, khususnya Kelabakan. Sebenarnya banyak lagi tapak-tapak pertempuran di Sabah ni, tetapi Kelabakan ni adalah satu peristiwa yang besar melibatkan angka korban, cedera, dan isu Kelabakan ni juga telah dibawa ke peringkat internasional, khususnya aduan Malaysia ke PBB mengatakan bahawa konfrontasi itu bukan saja suatu konfrontasi tetapi juga satu tindakan ketenteraan ke atas Malaysia. So, itu sahajalah yang ingin saya kongsikan di sini. Moga bila kita berbicara mengenai tentang konsep patriotisme ni, kita tidaklah mengasingkan Kelabakan ni dalam satu peristiwa yang dikatakan seangkatan macam Bukit Kepung. Okey, kalau Bukit Kepung ada di tanah Melayu, maka di Sabah ataupun di Borneo ini ada juga Kelabakan untuk menggambarkan keseluruhan Malaysia itu tentang keperwiraan ataupun tentang kentalnya semangat tentera Malaysia mempertahankan negara daripada ancaman luar, khususnya tentera sukarelawan Indonesia. Jadi sekiranya ada persoalan yang perlu saya jawab, saya akan jawab. Sekiranya saudara ingin bertanya, sila ajukan dan saya akan jawablah, insyaAllah.
sudah man. Belum. Belum. Sebenarnya soalnya Iya, sampai jam 10. Oke, itu saja daripada saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih dan selamat malam.